أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي يسر ولا تعسر فإن التيسر عليك يسير. ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah malam ni, sebelum kita menamatkan hari pertama kita dengan tidur, untuk kita mulakan kehidupan esok dengan hari yang baru, kita akan menutup tirai malam kita dengan sepotong ayat Al-Quran untuk kita bincangkan, untuk kita tengok apakah manfaat dan pengajaran ayat tersebut. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, Imam Al-Ghazali, dia ada dua jenis bacaan. Bacaan pertamanya adalah dia membaca Al-Quran secara tartil. Maksudnya dia membaca Al-Quran biasa. Dia akan habiskan baca Al-Quran dia 6 hari khatam. Kemudian dia ada bacaan dia yang kedua. Bacaan Quran dia yang kedua adalah dia membaca Al-Quran dengan secara tadabbur. Maksudnya setiap kali Imam Al-Ghazali baca Quran sampai satu ayat ke satu ayat, dia akan berhenti dan merenung ayat tersebut. Apa kisah di sebalik ayat tersebut dan apa pengajaran dan larangan yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut untuk direnungkan. Untuk direnungkan dan dimanfaatkan dalam kehidupan seharian. Kita pun macam tu juga. Kalau kita dah mula membaca Al-Quran, kita belajar membaca Al-Quran, kita dah mahir baca Al-Quran dengan sebutan yang betul, kita boleh membaca Al-Quran secara lain pula, iaitu dengan secara tadabbur. Kita tengok satu-satu ayat tu, kisah-kisah ayat di dalam Al-Quran itu. Kalau kita tak faham, kita tanya dengan guru. Jangan kita kita menafsirkannya dengan cara kita sendiri. Kalau kita tak faham, kita tanya guru. Tanya guru kita. InsyaAllah malam ni, kita nak tengok muka surat 258, Surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat yang ke-22. Sungguh pun ianya ayat yang ke-22, tapi dia mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 baris untuk menyelesaikan satu ayat daripada Surah Ibrahim, muka surat 258, juzuk ke-13. InsyaAllah kita akan baca dulu, kemudian kita nak tengok apa cerita di sebalik ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum
وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Surah Ibrahim, surah ke-14. Surah ke-14, juzuk ke-13. Ayat 22. Yang pertama sekali, ayat ini menceritakan tentang وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرِ, dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah selesai. Maknanya, ayat ini menceritakan tentang kalam ataupun perkataan syaitan yang satu hari nanti kita akan dengar. Kita akan dengar perkataan syaitan ini. Waktunya bila? Dekat sini diberitahu setelah selesai perkara hisab. Bermakna setelah Allah himpunkan seluruh manusia, seluruh jin, seluruh binatang, malaikat dan iblis semuanya berhimpun. Yang akan dihisab ketika itu adalah dua bangsa saja, dua makhluk saja, iaitu manusia dan juga jin. Sebab apa? Manusia dan jin sahaja yang ada buku amalan, yang akan dihisab sama ada menentukan tempat dia di neraka ataupun di syurga. Hisab ni lama. Sebab apa? Sebab seorang-seorang yang akan pergi menghadap. Seorang-seorang yang akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditimbang. Ditimbang apa? Ditimbang daripada kehidupan dia sampailah akhir hayat dia. Kalau dia meninggal waktu 60 tahun, sampai 60 tahun lah umurnya itu akan dihisap. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan, apa yang telah diamanahkan kepada dia. Kalau dia adalah seorang pemimpin, lamalah dia akan dihisap. Sebab apa? Di bawahnya itu ada orang yang dipertanggungjawabkan. Kalau yang dihisap itu seorang ayah, ada 5 orang anak, ke-5 orang anak itu Allah akan tanya apa yang kamu dah buat kepada anak-anak kamu. Adakah kamu menyuruh dia taat kepada Islam, ajar dia solat, ajar dia mengaji, membaca Al-Quran, ajarkan benda-benda fardu ain, ataupun kamu buat tak tahu saja, seronok saja duduk-duduk kat dunia, main-main, time berjalan, time suka, time berhibur, makan aja, asyiklah buat open house, buat family day, makan. Tak habis-habis makan saja. Hidup untuk makan sahaja. Jadi apabila habis keseluruhan tu dihisap dan ditentukan Allah sama ada kamu ini ahli syurga ataupun ahli neraka, setelah habis hisap, maka kita semua akan berjalan di sirat. Titian sirat yang lamanya ratusan tahun. Ada orang, para nabi dan para rasul, kalau melintas titian sirat, kaki kanannya melangkah, kaki kirinya dah sampai dah. Ada orang sampai ratusan tahun lama je. Ada orang seperti menunggang kuda. Ada orang sepantas kilat. Ada orang berjalan. Ada orang merangkak. Sudahlah merangkak. Lepas 500 tahun dia merangkak, jatuh. Kalau merangkak tu, awal-awal merangkak dah jatuh, kiranya
dah sedih awal dah. Tapi ni dah bersusah payah. Dah bersusah payah 500 tahun di titian sirat, tiba-tiba jatuh. Jatuh maknanya tak ada apa-apalah manfaat yang dia dapat. Dah tahu dah natijah dia. Dia dah tahu dah masa nak meniti titian sirat tu, dah tahu dah. Sebab apa? Masa dekat hisab tu, di timbangan tu, Allah dah bagi tahu dah keputusan dia, dah bagi buku amalan dia. Dia dah tahu dah, cuma masa dekat titian sirat tu, dia tak tahu masa bila dia nak jatuh. Jadi bila dah ditentukan ahli syurga dan ahli neraka ni, situasi ni akan berada di mana? Situasi ni akan berada di neraka. Sebab syaitan tempatnya adalah di neraka. Syaitan dia tak ada hisab. Dia terus masuk neraka. Dia tak ada buku amalan. Dia adalah ahli neraka dan terus masuk ke dalam neraka. Jadi peristiwa ini akan berlaku di dalam neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Telah berkata syaitan setelah habis hisab, apa yang syaitan kata? Innallaha wa'adakum wa'adal haq. Syaitan kata, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu janji yang benar. Syaitan kata, dulu masa dekat dunia ada orang bagi tahu solat ni wajib, kunci ibadah. Betul. Syaitan kata tu semuanya betul. Tutup aurat ni wajib. Semua betul. Syaitan kata dulu apa yang Allah janjikan, kalau kamu buat baik, kamu akan diberikan pahala. Kalau kamu bersedekah, kamu akan diberikan pahala juga. Kalau kamu bersabar dalam orang mengeji kamu, kamu pun akan mendapatkan pahala juga. Membaca Al-Quran, mendapatkan pahala. Membantu orang pun mendapatkan pahala. Syaitan kata, dulu semua yang Allah cakap tu, semuanya perkara yang hak. Bermakna perkara yang benar. Tapi syaitan pun bagi tahu juga, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu, tetapi aku menyalahinya. Aku pun berjanji juga kepada kamu, tapi aku tipu sahaja. Syaitan kata Allah bagi tahu dah dulu dekat dunia, kena tutup aurat, kena sembah Allah, solat, kena berbuat baik kepada ibu bapa, kena menghormati orang yang tua, kena membantu orang yang susah. Allah berkata semua benda perkara tu adalah perkara yang benar dan Allah akan memberikan pahala dan memberikan ganjaran syurga. Tapi syaitan pun kata, dia kata aku pun berjanji juga, tapi semua janji aku ni dusta semata-mata. Contohnya, nak tutup aurat. Tak apa, kamu baru umur 25 tahun. Takkan nak tutup aurat lagi. Nanti dah umur 45 ke, dah tua sikit ke, barulah tutup aurat. Kamu tak pandai membaca Quran lagi. Syaitan kata tak apa. Nanti dah tua, dah pencen, boleh pergi masjid, boleh pergi mengaji. Tapi kita lupa yang mati ni, muda pun mati, kanak-kanak pun mati, bila-bila pun boleh mati. Kita tak tahu bila kita mati. Ni janji syaitan, janji iblis. Iblis kata, tak apa, jangan buat dulu. Nanti dah tua barulah buat. Nak tolong orang. Dia kata, nanti kamu miskin. Sebab apa? Bulan ni gaji cukup-cukup je. Sebab nak tunggu bulan depan, gaji lambat. Nak banyak pakai duit. Jangan sedekah, nanti kan nak pakai duit lagi. Iblis akan kata benda-benda yang macam tu. Kemudian, Iblis bagi tahu lagi. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Kemudian, apa yang Iblis bagi tahu? Iblis bagi tahu, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu, lalu kamu yang mematuhi suruhanku.
Iblis kata dulu dekat dunia, aku cuma bagi tahu dekat kamu, manusia, aku cuma bisik saja. Aku tak boleh buat apa-apa. Maksudnya Iblis tak ada tarik tangan kita pergi masuk kelab malam. Iblis tak ada ikat tangan kita pergi naikkan, dongakkan leher kita, tuang arak ke. Iblis tak ada buat semua benda tu. Iblis kata, aku cuma bisik saja. Aku cuma bisik dan kamu yang patuh kepada aku. Kamu yang pergi ikut. Aku bagi tahu je. Cubalah minum arak. Jomlah masuk kelab malam. Dengar je, duduk saja. Tak ada buat apa-apa pun. Iblis kata, pergi saja. Iblis ni dia kata dia bisik saja. Aku tak ada buat apa-apa pun. Aku cuma bisik. Tak boleh buat sentuhan fizikal. Tak boleh nak heret ke. Iblis tak boleh menawarkan apa-apa pun. Contohnya Iblis kata, kamu tolonglah tinggalkan sembahyang. Nanti aku bagi kau kereta Mercedes. Iblis tak boleh buat apa-apa. Iblis cakap saja. Tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Iblis cakap je, kita yang ikut. Iblis kata macam tu. Dekat siapa? Dekat penduduk-penduduk neraka. Sebab apa? Peristiwa itu berlaku apabila semua orang di dalam neraka akan menyalahkan siapa? Semua akan menyalahkan Iblis. Semua mencari siapa? Siapa lagi yang dia nak cari? Mestilah ketua, segala ketua yang menyuruh kepada kerosakan dan juga kepada dosa, iaitu Iblis lah. Jumpa Iblis, engkau lah dulu Iblis yang dulu hasut-hasut aku. Engkau lah dulu Iblis, aku nak pergi masjid. Kau kata tak payah pergi masjid, lepak dulu dekat shopping kompleks ke, tengok wayang ke. Kau lah Iblis yang dulu. Kau lah Iblis kata dulu jangan tutup aurat dulu. Kau lah Iblis kata dah tua baru nak pergi masjid. Semua menuduh Iblis. Jadi Iblis ni serabut. Iblis serabut. Dia ambil keputusan untuk berucap masa tu. Dia nak berucap masa tu. Pasal itulah waqala syaitanu lamma qudiyal amr. Telah berkata Iblis setelah habisnya hisab itu, Iblis pun pergi berdiri dekat satu tempat bagi tahu dekat semua. Semua tengah salahkan Iblis tu. Berapa juta orang di dalam neraka tu. Semua menunduk-nunduk Iblis. Menunjuk-nunjuk Iblis. Tuduh dia, kau lah salah. Kau lah yang jadi kita macam ni. Iblis berdiri dekat satu tempat. Iblis kata, dulu semua yang Allah janjikan dekat atas dunia dulu, yang Nabi bagi tahu, yang Rasul bagi tahu, yang Ustaz bagi tahu, perkara-perkara yang baik, itu semuanya adalah benar. Semua perkara benar. Aku je yang mendustakan semuanya. Aku je yang ajak kamu kepada kemungkaran. Dan aku tak ada kuasa pun untuk nak memaksa kamu ke arah keburukan. Kamu yang ikut. Aku cuma bisik saja, kamu pergi ikut. Lepas tu, apa yang syaitan kata? Iblis kata, وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Iblis bagi tahu apa? Oleh sebab itu, janganlah kamu mencela aku, tetapi celalah dirimu sendiri. Iblis kata macam tu. Iblis kata, dah, lepas ni, jangan nak salah-salahkan aku, jangan nak kutuk-kutuk aku, salahkan diri kamu sendiri. Macam kita lah, kalau dulu dekat sekolah, kawan tu ajak ponteng sekolah. Kawan tu ajak je. Yang dia ni yang pergi ikut. Lepas tu, bila dah terkantoi dengan cikgu disiplin, semua salahkan siapa? Salahkan yang orang yang ajak tu. Dia sistem dia sama saja. Dia punya modus operandi dia sama saja. Yang ikut ni, dia tak akan salahkan diri dia. Dia pergi salahkan orang tu. Macam tu lah Iblis ni cakap.
Iblis bagi tahu, fala talumuni walumu anfusakum. Iblis kata, hari ini jangan salahkan aku, jangan nak cakap-cakap, nak bisik-bisik, nak kata aku ni yang salah. Salahkan diri kamu itu sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Iblis kata, hari ini aku tidak dapat menolongmu dan kamu pun tidak dapat menolongku. Iblis kata, hari ini kamu tak dapat tolong aku. Iblis kata, hari ini aku pun tak dapat tolong kamu. Dan kamu pun yang menyalah-nyalahkan aku ni pun tak dapat nak menolong aku. Kiranya dalam neraka tu semua kena. Tak ada siapa yang dapat menolong selain daripada Allah. Jadi, nak salahkan iblis pun tak boleh masa tu. Nak salahkan siapa-siapa pun tak boleh. Masa tu dah terlambat. Sebab apa? Masa tu hari pertama di dalam neraka dan semuanya nak dibawa ke tempat siksaan masing-masing. Dah nak mula dah azab. Azab yang pedih. Sebab apa? Daripada alam barzah lagi dah menerima azab. Sebab apa? Orang yang buruk ni, orang yang buruk akhlak, yang dulu dekat dunia selalu menangguh-nangguhkan taubat, yang selalu menangguh-nangguhkan nak buat baik, yang selalu menangguh-nangguhkan membaca Al-Quran, nak buat segala kebaikan lah, menangguh-nangguhkan ni, dialah yang paling akan menyesal nanti dekat neraka. Belum sampai neraka lagi, hari pertama dia menghembuskan nafas, dia dah rasa susah dah. Dah rasa susah, dah rasa azab sampai bila? Sampailah Allah tentukan bila masa dia dah boleh keluar. Kalaulah dia orang Islam, dia akan diazab dulu sesuai dengan berapa banyak dosa yang dia lakukan. Lepas tu iblis pun kata, hari ini aku tak dapat tolong kamu, kamu pun tak dapat tolong aku. Lepas tu kita tengok lagi apa yang iblis bagi tahu. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Iblis bagi tahu, aku tidak dapat menolong kamu dan kamu pun tidak dapat menolong aku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu menyekutukan aku dengan Allah sejak dahulu lagi. Iblis tak pernah suruh pun kita sekutukan Allah ke, tak suruh pun kita ni menjadi pengikut iblis ke. Iblis ni bisik saja, kita ni manusia yang pergi ikut. Iblis bagi tahu je, kita yang pergi ikut. Iblis kata, masa itulah baru penduduk neraka ni dia terfikir, terduduk dia kata, ya Allah, betul juga. Nak salahkan iblis masa tu, nak jumpa iblis pun tak ada. Cuma perasaan nafsu kita, iblis bisikkan ke arah keburukan. Kita yang pergi ikut. Kita yang pergi ikut. Jadi, kita dah tahu dah benda tu berdosa. Tapi kita yang pergi ikut. Sekarang ni iblis kata, dah tak boleh nak salahkan aku. Dan korang pun tak boleh nak tuduh aku yang bukan-bukan. Sekarang salah sendiri. Aku pun tak dapat selamatkan kamu dan kamu pun tak dapat selamatkan diri kamu sendiri. Maknanya iblis tak boleh tolong kita, kita pun tak boleh tolong iblis. Lepas tu, yang terakhir, iblis bagi tahu, innadh-dhalimina lahum azabun alim. Iblis kata, sesungguhnya orang yang zalim akan mendapat azab yang pedih. Iblis kata, dah, sesungguhnya orang yang zalim ni, orang yang macam kita ni, yang dah terang-terang dah, memang dah confirm, dah duduk dalam neraka ni, dah Allah tentukan, dah terimalah. Sebab apa? Kita ni zalim. Zalim ni bukan zalim dekat orang lain. Zalim dekat diri sendiri. Kita tak sembahyang, bukannya kita rugi. Bukannya kita rugikan mak bapak kita ke, kita merugikan orang lain ke, kita merugikan diri kita sendiri. Kita tak reti baca Al-Quran, kita merugikan diri sendiri. Kita tak sedekah, kan, yang kita ingat duit kita nak simpan tu, kita tak sedekah kat orang yang memerlukan,
lagi-lagi ahli keluarga yang tengah susah, kita tak, sebenarnya dia tak rugi pun. Orang yang nak menerima sedekah bantuan tu tak rugi pun. Kita yang rugi. Sebab apa? Kita menangguh-nangguhkan perkara yang baik. Jadi, bila kita nampak ayat ni, Allah dah bagi tahu dah apa yang akan terjadi nanti. Apa yang akan terjadi, yang akan berlaku, peristiwa yang akan berlaku, Allah dah rakamkan dalam Al-Quran. Peristiwa yang akan berlaku. Wahai orang-orang yang zalim, wahai orang-orang yang mungkar di atas dunia, tengok Al-Quran ni, tengok tadabbur, tengok apa cerita dia. Surah Ibrahim ni bagi tahu, nanti kalau kamu terus dengan perangai macam ni, kamu terus kufur kepada Allah, kamu terus buat dosa, kamu terus lara je, hidup sekadar hidup, makan, minum, jalan, tak ada apa-apa, tak ada nilai agama tu, tak ada. Tunggulah nanti. Tunggu, kamu nanti akan pergi dekat iblis, pergi salahkan pula iblis. Dah tak boleh nak salahkan diri sendiri, pergi salah cari orang untuk disalahkan. Nanti tunggu, iblis akan bagi tahu, Allah bagi tahu ni dalam Al-Quran. Iblis akan bagi tahu kepada kamu, sekarang dah tak payah nak salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri. Aku tak boleh buat apa-apa, aku semua bisik saja, kamu yang ikut. Semua janji Allah tu benar, aku yang dustakan. Aku yang suruh kamu tangguh-tangguhkan. Dengan cara apa? Bisik saja. Iblis tak tarik kita buat keburukan. Iblis tak pernah tawarkan kita kemewahan. Kita yang pilih nak ikut iblis. Sekarang ni, apa natijahnya, keputusannya yang berlaku di akhirat nanti, keputusan tu akan ditentukan dengan apa yang kita buat atas dunia ini. Masing-masing boleh tanya diri masing-masing. Boleh hisap dulu sebelum Allah hisap. Setiap hari ini kita banyak benda baik ke atau banyak benda buruk yang kita buat. Kalau hari-hari banyak benda kebaikan yang kita buat, maka pujilah Allah. Sebut Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Jangan riak. Jangan riak, kembalikan semua kebaikan itu kepada Allah. Kalau hari ini dah sedekah, Alhamdulillah. Hari ini ada sedekah. Alhamdulillah, hari ini sebelum pergi kerja ada baca Quran. Alhamdulillah, hari ini sebelum tidur, kita sembahyang cukup 5 waktu sehari semalam. Kita boleh hisap diri kita. Kalau diri kita banyak ke arah kebaikan, pujilah Allah, sebut Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Macam apa yang Sulaiman sebut. Allah berikan semua kebaikan dan kekayaan kepada dia, dia kembalikan semula kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Buang, tepis. Kalau ada rasa riak, takabur, tepis cepat-cepat, kembalikan semua itu kepada Allah. Segala kebaikan daripada Allah. Yang buruk ni, yang tak elok tu, itu kembalikan kepada diri kita. Itulah yang sebenarnya. Sekadar itu dulu, satu hari sebelum tidur, dengan ayat Al-Quran, semoga ayat Al-Quran daripada surah Ibrahim tadi memberi manfaat dan renungan buat kita sebelum kita melelapkan mata. Mintalah ampun pada Allah. Mintalah ampun pada Allah dan maafkan orang sekeliling kita. Yang baik datang daripada Allah dan yang buruk adalah daripada kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.